Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Tanggungjawab Bersama. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Tanggungjawab Bersama ini terdapat pada muka surat 38 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, standar pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.3 berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbual tentang sesuatu perkara mengenai tanggungjawab bersama menggunakan 3 jenis kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, memahami dan menggunakan 5 kata ganti nama mengikut konteks dengan betul mengenai tanggungjawab bersama. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya berbual tentang sesuatu perkara mengenai tanggungjawab bersama menggunakan 3 jenis kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menjelaskan dan menulis 5 kata ganti nama dalam dialog mengikut konteks dengan betul mengenai tanggungjawab bersama. Murid-murid, pernahkah ibu bapa atau penjaga kamu membantu pihak sekolah menjayakan apa-apa aktiviti di sekolah? Tahniah dan bagus kepada murid-murid berserta ibu bapa yang sangat menyokong aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini. Gambar yang pertama menunjukkan mesyuarat agung PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Melalui mesyuarat PIBG ini, ibu bapa dapat berkongsi maklumat, idea serta memberikan pandangan yang positif maupun penambahbaikan terhadap perancangan ataupun pengurusan di pihak sekolah. Dan kita lihat aktiviti yang kedua di situ, aktiviti gotong royong perdana. Aktiviti gotong royong perdana ini sangatlah memerlukan kerjasama bersama ibu bapa maupun penjaga. Kesannya apabila ibu bapa maupun penjaga murid-murid menyertai aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah, pastinya pencapaian akademik murid akan meningkat serta dapat melahirkan murid-murid yang berdisiplin serta murid-murid dapat belajar secara kondusif di sekolah. Seterusnya, sila ujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, kenal pasti kata ganti nama yang terdapat dalam dialog tersebut. Oleh itu, mari ikut cikgu mengujarkan dialog ini bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Terima kasih Encik Zakaria dan Puan Aminah kerana sudi datang ke sini. Ini rakan saya, Cikgu Mazidah. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan Tuan dan Puan ke mesyuarat program sarana. Sama-sama. Saya amat menghargai jemputan ini daripada pihak sekolah. Silalah masuk.
Guru besar sudah ada di dalam bilik mesyuarat. Beliau sedang berbual-bual dengan tetamu yang lain di situ. Terima kasih. Baiklah, saya akan bertemu dengannya sebentar nanti. Bagus, murid-murid sudah pun mengujarkan dialog ini dengan cikgu sebentar tadi. Oleh itu, mari kita lihat kata ganti nama yang terdapat dalam dialog ini. Antaranya, murid-murid lihat di situ perkataan yang ditulis dengan tulisan yang berwarna biru, iaitu sini, ini, kami, beliau, dan situ. Kita lihat dalam kotak dialog yang berwarna kuning itu ada penggunaan kata ganti nama, iaitu saya. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganti nama ini selepas ini, kerana cikgu akan menghuraikan dengan lebih lanjut. Baiklah murid-murid, sila baca dan fahami peranan ibu bapa kepada pihak sekolah. Lihat dalam gambar ini terdapat Ruben dan juga Ammar yang sedang berbual-bual membincangkan peranan ibu bapa atau penjaga kepada pihak sekolah. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk membaca maklumat tersebut. Peranan ibu bapa penting bagi membantu pembelajaran anak. Pelibatan mereka dalam pelbagai aktiviti di sekolah dapat memberikan manfaat yang berikut kepada pihak sekolah. Pertama, keyakinan guru meningkat. Kedua, pencapaian murid meningkat. Ketiga, kesedaran ibu bapa merasakan bahawa mereka sebahagian daripada sekolah dan menyokong program sekolah. Yang keempat, kes disiplin dalam kalangan murid berkurangan. Dan yang terakhir, hubungan antara pentadbir, guru dan ibu bapa menjadi lebih baik. Baiklah murid-murid, lihat dalam ruangan maklumat di sebelah kanan kamu itu, sarana sekolah dan sarana ibu bapa ialah suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan pelibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta. Untuk murid mudah memahami program sarana itu apa, jadi program sarana ini merujuk kepada program yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa dan juga guru-guru di sekolah untuk menjayakan aktiviti yang telah dirancang untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai aspek, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sosial serta intelek. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami peranan ibu bapa atau penjaga kepada pihak sekolah. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali dan memahami kata ganti nama diri atau singkatannya KGND. Berikut merupakan contoh-contoh kata ganti nama diri berserta kegunaannya. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Mari kita lihat kata ganti nama diri yang pertama dalam kotak yang berwarna kuning itu. Yang pertama yaitu saya, aku. Saya dan aku ini merujuk kepada bilangannya seorang. Contohnya, Cikgu Afan telah menggantikan nama dirinya Afan itu dengan saya ataupun aku.
Saya ini lebih kepada situasi formal dan lebih sopan sedikit bahasanya berbanding dengan aku. Kalau aku ni, kita biasanya bercakap dengan kawan-kawan kita yang biasa itulah. Seterusnya, hamba. Hamba merujuk kepada bilangannya seorang sahaja dan digunakan untuk rakyat biasa. Kemudian beta. Beta untuk bilangannya seorang dan digunakan untuk sultan ataupun raja. Seterusnya patik. Patik digunakan untuk bilangannya seorang dan kata ganti nama diri patik ini digunakan oleh pembesar-pembesar di bawah pemerintahan sultan. Contohnya bendahara, temenggung, syah bandar dan laksamana. Untuk pengetahuan murid-murid, hamba, beta dan patik ini merupakan bahasa istana. Seterusnya kita lihat kami dan juga kita. Kami dan kita ini untuk bilangannya melebihi daripada seorang. Tadi cikgu sudah terangkan kalau seorang sahaja yang menggunakan kata ganti nama dirinya iaitu saya. Tetapi kalau ramai, kita gunakan kami ataupun kita. Contohnya lah, tadi Cikgu Afan telah menggantikan nama Afan itu dengan saya, iaitu Cikgu Afan itu seorang. Tetapi Cikgu ada dua orang kawan, ada lagi orang lain lah atau kawan Cikgu. Jadi di sini Cikgu gantikan nama Cikgu Afan dan juga nama cikgu yang lain tadi tu dengan kata ganti nama diri kami. Maksudnya melebihi seorang. Kemudian kita lihat kata ganti nama diri kedua iaitu kamu, engkau, anda, awak. Untuk ini ia digunakan dalam bilangannya yang seorang sahaja. Seterusnya tuan hamba. Tuan hamba merujuk kepada bilangannya seorang. Seorang ini merujuk kepada rakyat biasa yang menggunakan tuan hamba. Apabila rakyat biasa bercakap dengan rakyat biasa, maksudnya tuan hamba. Kemudian tuanku. Tuanku bermaksud di sinilah seseorang itu bercakap dengan seorang sultan. Maka kita hendaklah menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu tuanku. Dan kita lihat seterusnya kalian. Kalian di sini untuk menggunakan bilangannya melebihi daripada seorang ataupun melebihi daripada satu sahajalah. Untuk pengetahuan murid-murid, bagi memudahkan murid-murid memahami kata ganti nama diri kedua ini, kata ganti nama diri kedua ini merujuk pada pihak yang kedua. Contohnya, Cikgu Afan bercakap dengan seorang murid. Seorang murid itu merupakan pihak yang kedua. Dan seorang murid ini bilangannya satu, dah namakan seorang kan? Maka cikgu akan gunakan kamu. Untuk murid yang ramai, Cikgu Afan bercakap dengan murid yang ramai, maka Cikgu Afan akan menggunakan kalian. Jadi di sini murid yang seorang tadi dan juga beberapa orang murid tadi yang ramai ini merupakan pihak yang kedua. Kena bezakan antara kamu dan juga kalian. Kamu, engkau, anda, awak untuk bilangannya seorang. Kalau kalian untuk bilangannya yang ramai melebihi daripada seorang. Seterusnya kita lihat kata ganti nama diri ketiga iaitu dia. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri ketiga ini untuk kita mudah faham merujuk kepada pihak yang ketiga. Contoh di sini dia kan. Untuk bilangannya seorang. Cikgu bagi satu situasi iaitu apabila Cikgu Afan bercakap dengan seorang murid bernama A. Jadi di sini A itu merujuk kepada pihak yang kedua dan
apabila murid A itu ada kawannya yang lain, seorang kawan yang lain, dan kawan yang seorang itu merupakan pihak yang ketiga. Pandai. Sebabnya dah jadi 3 pihak. Oleh itu, cikgu akan gunakan dia. Dia itu merujuk kepada kawan kepada A tadi. Okey. Iaitu untuk pihak yang ketiga. Seterusnya mereka. Mereka untuk bilangannya melebihi daripada seorang. Contoh balik, cikgu ulang balik. Cikgu Afan ada seorang murid. Seorang murid tu namanya A. A pula ada kawannya yang ramai, ada 2-3 orang. Faham? Jadi di sini cikgu akan gunakan mereka. Mereka ini merujuk kepada kawan yang ramai untuk A tadi tu, murid tadi A tu. Faham ya? Antara perbezaan dia dan juga mereka. Dia untuk seorang, kalau mereka untuk ramai. Untuk KJND ini pihak yang ketiga. Seterusnya baginda. Baginda ini merujuk kepada bilangannya seorang dan digunakan merujuk kepada pemimpin agung, contohnya sultan atau raja maupun nabi serta rasul. Seterusnya kita lihat nya. Nya ini merujuk kepada kepunyaan ataupun pemilikan. Pemilikan sesuatu, mungkin barang ataupun harta benda seseorang itu. Maka kita gunakan nya, itu merujuk pada kepunyaan. Contohnya kucingnya hilang semalam. Jadi di sini kucing orang lain tu telah pun hilang, kepunyaannya lah. Dan kita lihat ia. Ia di sini merujuk pada objek ataupun haiwan. Diharapkan murid-murid dapat memahami ketiga-tiga kategori kata ganti nama diri ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, marilah kita mempelajari kata ganti nama tunjuk pula. Kata ganti nama tunjuk terdiri daripada 3 bahagian. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya apabila kita hendak menunjukkan sesuatu, mungkin kita nak tunjukkan objek ataupun barang ataupun apa-apa sahaja kepada orang lain, kita gunakan kata ganti nama tunjuk. Kita lihat bahagian yang pertama merujuk kepada jaraknya dekat ataupun hampir. Contoh ayat, ini bola saya. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang paling dekat ataupun dekatlah. B, bola saya ada di sini. Sini merujuk kata ganti nama tunjuk untuk jaraknya yang dekat ataupun hampir dengan orang yang menunjukkan tu. Kita lihat yang kedua, tidak terlalu dekat ataupun jauh. Kita lihat contoh ayat, di situ bola saya. Situ merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang tidak terlalu dekat ataupun jauh. Maksudnya tengah-tengah lah. Yang dekat tadi kita gunakan ini ataupun sini. Kalau di tengah-tengah ataupun jauh sedikit, taklah terlalu jauh, itu kita boleh gunakan situ. Kita lihat bagi kategori yang ketiga, iaitu jarak yang jauh ataupun terlalu jauh. Kita lihat contoh ayatnya, itu bola saya. Seseorang itu menunjukkan bolanya terlalu jauh. Dan yang kedua, di situ bola saya. Seseorang itu menunjukkan bolanya berada di situ. Maksudnya jauhlah bola tu dengan orang yang menunjukkan. Diharapkan murid-murid dapat
memahami perbezaan antara kata ganti nama tunjuk ini dengan sebaiknya, iaitu bagi kategori dekat ataupun hampir, juga tidak terlalu dekat ataupun jauh, serta jauh ataupun paling jauh. Baiklah murid-murid, mari kita mempelajari kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk ayat tanya. Kita lihat contoh-contoh kata ganti nama diri tanya. Untuk pengetahuan murid, kata ganti nama diri tanya ini sama dengan kata tanya. Lihat yang pertama, iaitu siapa. Pemuda itu siapa? Siapa di sini cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Kebiasaannya, siapa itu diletakkan di awal ayat tanya. Apabila murid hendak meletakkan kata ganti nama diri tanya itu di hadapan ayat, mestilah disertai dengan partikel kah. Jadinya di sini cikgu gugurkan partikel kah. Maksudnya cikgu tak letak kah. Jadi cikgu letakkan kata ganti nama diri tanya itu di akhir ayat tanya. Pastikan tanda tanya ditulis di hujung ayat tanya. Kita lihat contoh yang kedua, bila. Contoh ayat, bilakah pertandingan itu diadakan? Di sini cikgu letakkan bila itu di hadapan ayat tanya. Apabila bila itu diletakkan di hadapan ayat tanya, maka murid perlu meletakkan partikel kah. Yang ketiga, mana. Contoh ayat, kejadian itu berlaku di mana? Cikgu letakkan mana itu di hujung ayat tanya, maka partikel kah itu tidak perlu ditulis. Yang keempat, mengapa. Contoh ayat, mengapakah kamu menangis? Dalam ayat ini, cikgu letakkan mengapa itu di hadapan ayat tanya. Maka partikel kah itu perlu ditulis. Seterusnya, apa? Contoh ayat, filem itu mengisahkan apa? Jadi di sini, apa cikgu letakkan di hujung ayat, maka tidak perlu ditulis partikel kah. Seterusnya, bagaimana? Contoh ayat, cara-cara membuat kuih itu bagaimana? Samalah juga tadi, cikgu tidak meletakkan partikel kah bersamaan dengan kata tanya itu. Sebabnya, bagaimana itu cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Dan akhir sekali, berapa? Kamu datang ke sini pukul berapa? Berapa ini cikgu tidak letakkan partikel kah kerana cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan kata ganti nama diri tanya ini dengan sebaiknya. Seterusnya, murid-murid perlulah melakukan aktiviti yang ketiga ini, iaitu salin teks dialog ini dengan melengkapkan tempat kosong dengan kata ganti nama yang sesuai dalam buku pemahaman. Maksudnya, murid perlu menyalin semula teks dialog ini dengan melengkapkannya menggunakan kata ganti nama yang sesuai seperti yang cikgu sediakan dalam awan-awan yang berwarna kuning ini, iaitu mereka, sini, kalian, kamu, saya, ini,
apa. Jadi, awan-awan ini mempunyai kata ganti nama dan murid lengkapkan teks dialog ini dengan kata ganti nama tadi. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.